Bab larangan bersembahyang di tempat duduk unta ataupun di kandang unta. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Bara bin Azib. Beliau berkata Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sembahyang di mabarikil ibil, tempat duduk ataupun di kandang unta. Baginda bersabda, jangan kamu bersembahyang fi mabarikil ibil, fa innaha minasyayatin, kerana ia dari syaitan. Wa su'ila 'anis salah, dan baginda ditanya tentang bersembahyang di marabidul ghanam, tempat duduk kambing ataupun kandang kambing. Baginda menjawab, sallu fiha, bersembahyanglah padanya, fa innaha barakah, kerana ia adalah barakah. Babun mata yu'marul ghulamu bis salah. Bab bilakah disuruh kanak-kanak bersembahyang. Jadi bilakah perlu ataupun elok disuruh kanak-kanak bersembahyang. Diriwayatkan dari Abdul Malik bin Rabi' bin Sabrah, dari ayahnya, dari datuknya, yakni Sabrah. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, suruhlah kanak-kanak bersembahyang apabila dia telah berumur 7 tahun. Apabila dia telah berumur 10 tahun, maka pukullah dia alaiha, yang kerana meninggalkannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari datuknya. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis salah, suruhlah anak-anak kamu bersembahyang ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka kerananya, yang kerana meninggalkannya. Wahum abna'u ashrin, ketika mereka berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan mereka di tempat-tempat tidur mereka, yakni pisahkan tempat-tempat tidur mereka lah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Daud bin Sawar al-Muzani, Sawar bin Dawud al-Muzani, itu yang betulnya. Dengan sanad ini Waqi' meriwayatkan dari Daud bin Sawar, sama seperti isnad Waqi' sama seperti bi isnadi, sama seperti isnad yakni muammal sebelumnya, dan makna hadisnya. Cuma dia ada menambahkan dalam riwayat ini, wa idza zawwaja ahadukum khadimahu 'abdahu, apabila seseorang dari kamu mengahwinkan khadamnya dengan hambanya, yakni amahnya, hamba perempuannya dengan hamba lelakinya, ataupun ajirahu, pekerjanya, buruhnya, fala yanzur, maka tidaklah boleh dia melihat kepada bahagian di bawah pusat dan di atas lutut. Boleh juga dibaca dengan fala yunzar, fala yunzar ila ma duna surrah wa fawqa ar-rukbah, boleh juga. Maka tidak boleh dilihat yang tuan dia tu, gitu kalau kita kata yunzar, bahagian bawah pusatnya dan atas lututnya tak boleh dilihat. Abu Dawud berkata, Waqi' telah waham, terkeliru berhubung dengan namanya. Abu Dawud At-Tayalisi telah meriwayatkan darinya hadis ini, meriwayatkan daripadanya, yakni daripada siapa ni? Sawar itu. Dia kata haddatsana Abu Hamzah Sawar As-Sayrafi,
Abu Hamzah As-Sawar As-Sayrafi telah menceritakan kepada kami. Dia kata gitu. Seterusnya dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb Al-Juhani, beliau berkata, kami masuk untuk menemuinya. Ada perawi di bawah dia lagi lah, Hisham bin Sa'ad berkata. Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb Al-Juhani berkata, kami masuk menemuinya. Ini kata perawi di bawahnya lah Hisham bin Sa'ad itu. Kami masuk menemuinya, yakni masuk ke rumahnya lah. Rumah siapa? Iaitu Mu'adz bin Abdullah. Dia pun berkata kepada istrinya, bilakah kanak-kanak bersembahyang? Faqalat, istrinya berkata, seorang lelaki di kalangan kami menyebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda pernah ditanya tentang perkara ini. Maka baginda menjawab, idza arafa yaminahu min shimalihi famuruhu bis salah. Apabila dia telah tahu, telah kenal tangan kanannya dari tangan kirinya, yakni dia dapat membezakan kanan dari kirinya, famuruhu bis salah, maka suruhlah dia bersembahyang. Bab bad'il adzan, ini bab permulaan azan. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Umair bin Anas dari umumah lahu, makciknya. Umumah lahu, yakni makciknya ataupun pakciknya dari kalangan Ansar. Qala, dia berkata, ihtamman Nabi sallallahu alaihi wasallam lis-salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu susah hatilah, berfikirlah tentang bagaimana nak mengajak orang kepada sembahyang ini. Kaifa yajma'un nas lah. Berfikir yang disusah hati kerana sembahyang, bagaimana nak himpunkan orang untuk bersembahyang. Maka ada yang berkata, naikkan bendera pada ketika masuk waktu sembahyang itu. Apabila mereka nampak bendera itu, sebahagian mereka akan memberitahu kepada sebahagian yang lain. Tetapi Nabi SAW tak berkenan. Nabi SAW tak suka. Qala, perawi berkata, dan disebutkan kepada Nabi SAW al-qun'u, yakni asy-syabbur. Ziyad berkata syabburul yahud, yakni trompet. Yang ditiup trompet lah apabila masuk waktu. Falam yu'jibhu dhalik. Nabi SAW tidak suka juga kepada cara itu. Dia kata itu adalah cara Yahudi. Perawi berkata, disebutkan pula kepada Nabi SAW naqus, yakni kayu dipukul atas kayu panjang besar, dipukul dengan kayu yang lebih kecil daripadanya. Itu naqus, macam ketuk lah kita kata. Faqala huwa min amrin nasara. Nabi SAW bersabda, itu adalah cara Nasara. Abdullah bin Zaid pun pulanglah, wa huwa muhtammun lahum. Dia dalam keadaan susah hati, yakni seperti Rasulullah SAW juga. Seperti Rasulullah SAW juga. Ataupun kita baca, wa huwa muhtammun lahum Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Dia susah hati memikirkan bagaimana nak panggil orang-orang ni. Rasulillah mana dengan takdir hadzaf mudhaf dan jar dia tu, yani li'tina'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ataupun lihtimami Rasulillah, yani muhtammun lahum lihtimami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yani kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susah hatilah. Sebab itulah dia susah hati. Itu satu. Yang pertama tadi kita takdir dengan makna ka Rasulillah,
ka Rasulillah. Boleh juga. Dia susah hati dan berfikir untuk mereka seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serupa dengan Rasulullah juga. Selepas itu ditunjukkan fi manamihi, pada ketika tidurnya azan. Qala, perawi berkata, faqada ala Rasulillah, pada keesokan paginya dia pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menceritakan perkara itu kepada Rasulullah. Dikatanya, wahai Rasulullah, saya antara tidur dan jaga, tiba-tiba datang seseorang kepada saya, dia menunjukkan kepada saya azan itu. Qala, perawi berkata, Umar bin Al-Khattab telah pun bermimpi sebelum itu lagi, tetapi dia menyembunyikannya selama 20 hari. Qala, perawi berkata, kemudian baru dia memberitahu kepada Nabi SAW. Baginda bertanya dia, apakah yang menghalang kau untuk memberitahu saya? Umar menjawab, sabaqani Abdullah bin Zaid fastahyaitu. Abdullah bin Zaid telah mendahului saya, kerana itu saya berasa malu. Rasulullah SAW pun bersabda, wahai Bilal, bangunlah, tengok apa yang Abdullah bin Zaid ajar kepadamu, kamu buatlah seperti yang diajarnya itu. Qala, perawi berkata, Bilal pun azan. Abu Bishr mengatakan, Abu Umair memberitahu saya bahawa orang-orang Ansar berkata, kalaulah tidak kerana Abdullah bin Zaid pada hari itu sakit, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukannya, menjadikannya sebagai muadzin. Sekarang itu kita tengok semula babun nahi, bab larangan bersembahyang di tempat duduk unta. Tempat duduk unta, dalam setengah-setengah kitab tu ada setengah-setengah hadis dia sebut ma'atin, ada setengah-setengah kitab pula sebut dalam Bukhari mawadhi'. Ada macam-macam lah yang disebut tu. Kesimpulannya samalah, mana tempat duduk unta, tempat duduk unta. Tempat duduk tu sebagai kandang dia tu, duduk pada waktu malam ke, ataupun tempat duduk selepas dia minum air ke, tak kira lah tu. Tetapi disebutkan di sini mabarik, ini makna tempat duduk khusus ni, tempat duduk khusus. Sebab tu kita terjemah tadi dengan makna kandang lah, kawasan unta. Ini ada larangan, larangan bersembahyang di tempat itu. Artinya orang yang mengatakan, dia pegang dengan hadis ni lah, baru ni kan kita sudah jumpa pada minggu lepas, Imam Abu Daud mengaridah hadis, ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan, atau dalam setengah riwayatnya masjidan wa tahuran. Dulu masjid, dulu batu tahuran, maksudnya samalah. Telah dijadikan untukku bumi ini sebagai bahan pencuci dan sebagai tempat bersembahyang. Mana bumi, semua sekali, semua tempat lah, tak ada kecuali lah kira-kiranya. Baru ni sudah disebut dah ada dua tempat yang dikecualikan, iaitu hammam, bilik mandi, dan juga perkuburan. Selesai dah tu. Ini sebut pula sah lagi, iaitu tempat duduk unta. Artinya orang yang pegang dengan hak ni, dia kata dikecualikan lah. Hak tadi tu umum, umum makhsus dia panggil dalam istilahnya, umum makhsus. Hadis ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, itu orang panggil hadis umum yang dikhususkan oleh hadis lain. Kita tak boleh pakai umum tu, kita kena mengambil kira yang dikecualikan. Jadi seolah-olahnya ni yang disebut ni semua ni yang dikecualikan, sama ada dikecualikan dalam hadis yang sama ataupun
dikecualikan dalam hadis yang lain macam di sini. Hadis lain ni. Ada pihak sebelum ni illal maqbarah wal hammam. Kecuali. Kecuali itu makna dalam hadis yang sama. Ini tidak. Dalam hadis yang lain. Hak kecuali ni tak boleh semayalah di sini. Maknanya tempat dia tu kotor. Kalau tanah dia kita tak boleh nak ambil buat bersuci sebagai bahan pencuci. Kalau kita nak semaya tak boleh juga. Nak buat sebagai masjid yang ni tempat sujud lah, tempat semaya tak boleh juga. Kedua-dua perkara tu tak boleh. Jadi hadis ini mukhassis, mengkhususkan hadis yang umum itu. Baik. Satu. Perkara yang kedua, orang yang mengatakan hadis umum itu dia tetap umum. Hak tu lebih kuat lagi hadis tu daripada hadis ni. Dan hadis sebelum pada ni sebut kecuali perkuburan dan juga apa nama ni, bilik mandi ataupun tempat bilik air. Di sini sebut pula macam kecuali lah juga, jangan semaya di tempat duduk unta tu ataupun di kandang unta tu. Dia kata hadis ni tidak sekuat tu. Kecuali itu dalam keadaan tertentu, bukan kerana benda tu sendiri, tempat tu sendiri itu tak boleh. Tidak. Dalam semua keadaan sama-sama tak boleh, sampai bila pun tak boleh. Tidak. Tapi kerana sesuatu yang mendatang, kerana sesuatu tarik dia panggil, sesuatu yang benda barulah, bukan zat dia tu tak boleh. Tidak. Tetapi benda baru. Benda baru tu apa dia? Kotor. Sebab kotor. Maknanya mereka kata kalau ada benda baru saat ni, benda baru saat ni, hak baru datang saat ni, tidak nanti tempat-tempat ni. Dalam masjid pun tempat kotor tak boleh. Tempat kotor dalam masjid tu, katakanlah kena air kencing ke, tak boleh. Hak ni pun seperti juga. Apabila ada sesuatu yang benda lain yang menghalang daripada kita bersembahyang di situ, ataupun kita gunakan tanahnya untuk bertayamum, kalau ada benda lain, misalnya kotor ke najis ke ada di situ, tak boleh lah. Tapi disebutkan tempat-tempat sebab biasanya ada kekotoran itu. Tempat lain hak tidak biasa pun kalau ada tak boleh juga. Bukan makna boleh. Dan sementara kata semua bumi ini dijadikan untuk sebab sembahyang, jadi kotor pun boleh juga. Tak. Sebenarnya sebab kotor tu yang jadi tak boleh. Bukan kerana tempat tu sendiri orang panggil kandang tu. Kalau kandang tu tak ada unta, kita nak buat kandang ni kandang unta, unta tak ada lagi. Tapi kandang tu kita buat kandang unta, mabarik ibil juga tu kiranya. I'tibari ma yakun, mengambil kira akan jadi. Boleh ke? Suci lagi? Boleh. Kata mereka ni, golongan jumhur ulama. Begitu juga kalau dulu kandang unta, lepas tu unta tak ada dah, kering cuci gapo dah, terutama kalau di kampung-kampung di pada pasir gapo tu, berubah sama pasir dia tu, tak ada dah bau apa, tak boleh ke semua tu. Ini i'tibari makan dengan mengambil kira hak dulu kandang unta, jadi tak boleh lah. Dan muka dalam hadis kata tak boleh sembahyang di kandang unta, gitu kan? Ataupun memang kandang unta lagi, tapi katakanlah kita lapik, ataupun ada kita kata macam wakaf lah, kita kata data tu wakaf tu molek, ataupun dalam kandang tu satu ruang tu ada tempat sembahyang yang boleh ditutup, tak boleh kah cuci sebab tu? Dia kata boleh, tetap boleh. Yang tak boleh tu sebab benda baru, benda datang, benda mendatang, bukan zat dia tu tak boleh. Tidak. Tapi kerana benda lain ia jadi tak boleh. Dia kata begitu. Ini makna khilaf lah. Makna dia kata hadis hak tu lebih kuat lagi. Hak ni dia tidak boleh mentaksiskan hak tu. Tidak boleh mentaksis. Kalau mentaksis pun, kalau nak terima sebagai hadis mukhassis pun dalam keadaan tertentu, bukan umum. Tidak. Jadi khilaf pula ulama. Ulama orang kata tak boleh semayang saat ni di kandang unta, supaya baru ni di perkuburan ke apa tu, setara mana tak boleh tu. Larangan tu setara mana? Larangan makruh ke atau larangan haram? Bagi ulama yang mengatakan sebab kotor tadi,
dia kata larangan tanzihi sahaja, yang ini makruh, tidak dengan makna haram. Tetapi orang-orang seperti Imam Ahmad, dia kata larangan memberi makna haram, dan larangan yang menunjukkan tidak sah. Memang tak sah semuanya. Kalau tak nak nampak kotor pun, tempat tu sendiri, tempat tu sendiri tak boleh, tidak dibenarkan. Jadi kita tidak tahulah apanya rahsia. Kalau cuci pun tak boleh, tempat tu tak boleh. Dia kata tak sah sama sekali. Kalau seseorang itu semaya situ, dia kena ulang semula. Kalau dalam waktu masih lagi dia tu dalam waktu semaya. Kalau dia tak semaya dalam waktu tu, kena qada. Kalau telah lepas waktu, kena qada. Maknanya semaya tu tidak sah. Itu pendapat Imam Ahmad. Begitu juga pendapat Ibnu Hazm Az-Zahiri. Pendapat Zahiri, dia kata la tahillu fi ma'tini ibil, tidak halal bersembahyang di kandang unta ataupun tempat duduk unta itu. Baik, habis itu. Mana orang kata tak boleh tu, siapa kata tak boleh sungguh lah, tak sah dah sembahyang. Seterusnya, orang yang mengatakan sebab najis, dia tak boleh sembahyang situ tu sebab najis, dia khilaf pula situ. Yang menerima air kencing unta tu dan najis, tahi unta itu sebagai najis, dia boleh katalah sebab najis. Tapi bagi orang yang tidak menerima air kencing unta dan air kencing kambing, dia kata tak najis, tidak sebab najis tu Nabi SAW, tapi sebab lain Nabi SAW larang. Benda mendatang juga, bukan kerana tempat tu sendiri, tidak, kerana benda lain juga, tapi benda lain tu bukan benda najis, lain. Dia kata bukan najis. Seperti Imam Malik Imam Malik dan Imam Ahmad, dia kata air kencing binatang yang boleh dimakan dagingnya, yakni halal dimakan dagingnya, tidak najis. Begitu juga tahinya, paling tinggi dia makruh saja. Ini masalah khilaf. Tapi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Abu Thawr dan ramai lagi yang lain mengatakan najis. Air kencing binatang yang halal dimakan dagingnya, begitu juga najisnya, tahi dia lah najis. Kita panggil najis tahi tu, tapi kalau mengikut demo ni, dia tak kira najis, kita tak boleh sebut najis lah. Kalau sebut najis, mana kita kata najis pula, dia tak kata najis. Tahi binatang yang boleh dimakan dagingnya, halal dimakan dagingnya, mengikut Thawri, Malik dan Imam Ahmad, tidak najis tahi dia. Begitu juga air kencing dia. Sebab apa? Dia pegang dengan hadis tu lah, hadis uraniyin, yang kembung perut tu kena busung, penyakit busung. Nabi SAW suruh pergi minum air kencing unta, minum susu, kata minum air kencing, dia pupuk tu pun pergi minum sungguh. Kalau najis, Nabi SAW tak benar minum. Walaupun orang kata najis tu, dia bahas lah pula, memang dia bahas, tapi hak dia kata tak jelas. Kalau dia nak kata najis tapi kerana darurat nak berubah, tak ada. Dalam hadis lain ada larang, Nabi SAW larang berubah dengan benda najis. Tentu benda ni tak najis, kata dia pegang hak tu lah, dia pegang hak tu. Air kencingnya tak najis. Sebab dia kata kalau kamu kata kerana najis, apa bezanya kambing ni dengan unta? Kambing pun boleh makan juga daging dia. Kamu kata tak apa, Nabi SAW kata tak apa, sembahyang di kandang unta, kandang kambing tu. Apa beza? Tak ada beza kalau nak kira. Dah kalau najis belaka, mana tak boleh sembahyang jugalah di kandang kambing tu. Apa Nabi SAW kata boleh sembahyang, bukan berkat. Ini menunjukkan bukan kerana najis itu, kerana benda lain.
kerana benda lain. Ni bahan ni. Ni bahan. Benda lain tu apa? Apa kalau kita kata benda lain tu apa? Benda lain tu gangguan dia. Gangguan dia. Gangguan daripada unta ni. Unta ni dia lembut, ketika dia lembut tu lembut, ketika dia kasar, dia kekoh orang. Dia tendang orang, rebah, dia tepuh orang, dia jirit orang. Ada ketikanya dia mari syaitanah dia tu. Yang ni sifat syaitan dia tu. Sifat kaca dia tu, jahat dia tu, dia mari. Sebab itulah Nabi SAW kata dalam hadis ni, fa innaha minasyayatin. Dia kata ni dia sudah isyarat dah, ni sebab kepada sebab yang mendatang tadi, bukan najis. Kalau najis, kambing apa bezanya kena kambing? Najis juga. Dah kamu kata binatang yang dimakan dagingnya, air kencing dia, dan apa ni tahi dia, semuanya najis. Tak ada beza lah sepatutnya. Ni ada beza, menunjukkan bukan kerana najis, tapi kerana benda lain. Kalau kita nak terima najis pun bukan kerana lain. Dia kata kerana lain. Kerana apa? Sini dalam hadis dia kata fa innaha minasyayatin. Ini satu lagi kita jumpa dah ni. Minasyayatin ini, min ni bukan dengan makna ibtida', min ibtidaiyah, tidak. Bukan makna apa ni, unta tu dijadikan daripada syaitan. Syaitan tu jadi daripada api. Kejadian dia tu daripada api. Kejadian unta ni daripada syaitan. Gitu kah? Ini kalau kita pakai min, itu makna min ibtidaiyah. Tidak. Min ni dengan makna min jinsiyah, jenis, ataupun min yang memberi makna serupa. Serupa je. Ingat dulu kita sudah bicara dah, perempuan itu fa innaha khuliqat min dhila'in. Perempuan itu dijadikan dari tulang rusuk. Min juga situ serupa dia. Jadi apakah perempuan itu dijadikan dari tulang rusuk? Jadi kejadian tu, bahan kejadian dia tu daripada tulang rusuk. Waktu tulang rusuk tu, tulang rusuk siapa? Kalau kita kata Hawa tu daripada Adam, boleh kira lah kita kata hak dulu. Tapi kalau kita kata hak kemudian, sebab dia sebut perempuan, dalam setengah-setengah hadis tu sebut perempuan secara umum, maka tak masuk akal. Macam mana jadi daripada dia? Dia jadi daripada darah mak ayah dia. Apalagi kalau hak perempuan itu lebih tua, macam mana kita nak kata dia nak jadi daripada tulang rusuk suami dia je? Tidak mungkin sama sekali. Hak dalam ayat Quran, khalaqalakum min anfusikum azwaja. Mana daripada diri kamu tu dijadikan dia isteri-isteri kamu. Min juga situ digunakan, min juga. Apakah makna daripada diri kita? Dalam ayat tu lebih terang lagi, makna bukan berkait dengan Adam. Hawa ni daripada Adam, kamu semua sekali. Kalau kita pakai dengan makna min ni, makna dijadikan dari, yang ni bahan daripada tulang rusuk suami dia, berat lagu tu. Berpuluh tahun beza. Lagu mana kita nak kata? Kalau dari segi zahir pun tidak nampak jadi daripada tulang rusuk dia. Atau kita mesti terima ke mana-mana pun, kita faham tak faham? Tidak lagu tu, tak lagu tu. Sebab nak jadi akidah, nak suruh kita faham ni, dia kena kuat. Dia tak boleh ditakwil dah. Kalau masih boleh ditakwil, dah tidak lagu tu. Sebab akidah ni, dia sabit, akidah ni dia berdasarkan apa nama ni, qat'iyyut thubut dan qat'iyyud dalalah. Mana sesuatu nas itu subutnya itu qat'i, dan dalalah makna dia pun qat'i juga, terang makna dia. Kalau tak terang, orang dia kata gini, orang dia kata gini, tak terang, lepas tu ada pula riwayat lain yang bercanggah, tak boleh jadi akidah. Tak perlu kita pusing lah waktu tu. Jadi jelaslah sekarang ni bukan dengan makna min di sini, dengan makna dari, kejadian tu bermula daripada tu, tidak. Mana kalau daripada syaitan, pas syaitan boleh makan kah pula? Syaitan tu suci kah? Boleh makan kah pula daripada syaitan? Walaupun kita kata, dan Nabi SAW kata boleh makan, kita tak sabah lah waktu tu.
daripada syaitan ni, suci ke tidak suci. Boleh jadi nak mengambil kira hak kejadian hak dulu, hak asal kejadian dulu. Tidak jelas, tak ada jelas lagu tu. Bahkan seperti dalam hadis tadi, innal mar'a khuliqat min dhila'in, mana khuliqat khilqatan kadhila'in, dijadikan dalam satu kejadian seperti itulah rusuk. Hak ni pun syaitan itu daripada syaitan, mana kejadian dia tu seperti kejadian syaitan. Jadi ada sifat-sifat yang ganggu, menyakiti, menyusah orang tu. Ada buah tu. Jadi ini orang panggil isnad ni, kalau kita nak kira isnad, kalau dalam balaghah isnad majazi lah ni. Isnad majazi. Ataupun isnad akli, orang panggil isnad akli, majaz akli. Mana kerana ada kesesuaian yang tertentu dikatakan dengan benda tu bukan sebenarnya begitu. Seperti kita kata sungai mengalir, bukan sungai yang mengalir, air yang mengalir. Tapi dikatakan yang mengalir tu sungai. Sungai tu mana tempat tu? Kalau tak ada air, sungai tu orang panggil. Tapi apa yang sungai mengalir kita? Bukan sungai mengalir, air tu yang mengalir. Sebab apa? Sebab air tu duduk situ. Tu ada kaitan tempat tu. Sebab juga kita kata cukup kepala. Bukan cukup kepala, cukup rambut. Apa yang kata cukup kepala? Sebab rambut tu duduk di kepala. Gitu. Ni bahasa hadis ni kadang-kadang dia guna jenis gitu. Sebab ada kaitan tu, serupa dari segi keserupaan, dari segi dekat, duduk dekat, dari segi sesuai masa, ada kira berlaku tu. Ataupun dia ni merupakan ilat, ambil kira berlaku. Itu termasuk dalam majaz akli, orang panggil. Ia dari syaitan, mana dari jenis syaitan. Kita kata jinsiyah tadi, dari jenis syaitan. Mana jenis syaitan ni, jenis mana? Jenis kerenak lah. Sebab itulah dalam Quran pun dia sebut syayatinal ins wal jin. Syaitan manusia dan jin. Mana syaitan ni bukan jenis kau tak nampak tu saja, syaitan je. Manusia pun ada sebut dalam Quran sendiri sebut. Manusia ni jadi daripada syaitan kok. Manusia ni kejadian manusia supaya syaitan tadi lah, dia jadi daripada kejadian dia tu supaya kejadian syaitan kau daripada api kau. Tidak. Apa-apa sebut syayatin, sebab ada sifat-sifat syaitan pada dia tu. Gitu. Sebab ada sifat-sifat syaitan pada dia. Bukan dia tu daripada syaitan ataupun daripada jin. Manusia tu tidak. Manusia biasa. Tapi dalam Quran sebut syayatinal ins wal jin. Serupa juga di sini. Dan ditanya tentang semayang di kandang kambing, dia kata semayang tak apa pula. Sebab itulah dia kata, dia kata tidak sabit najis ke tidak najis. Kalau najis, hak ni dia kata najis ke tidak ni, tahi kambing, air kecil kambing najis juga. Lepas tu apa yang Nabi suruh semayang, suruh semayang. Ini menunjukkan bukan dengan sebab najis, tapi sebab gangguan tadi. Kita nak semayang ni, dia anjurkan kita bersemayang dalam keadaan khusyuk. Biar khusyuk kita semayang. Kalau hilang khusyuk tu tak ada makna dah lah. Seperti mana Nabi SAW takwil semayang ketika seseorang ini yudafi'uhul akhbathan, ditolak, ditekan oleh dua perkara yang buruk, iaitu nak kencing, nak berak. Ditekan, berasa nak berak ataupun nak kencing, jangan semayang. Nabi SAW takwil semayang. Sebab apa? Benda ni mengganggu dia tu daripada khusyuk. Begitu juga Nabi SAW larang bersemayang wa huwa bihadratit ta'am, mana ketika makanan sudah dihidangkan. Apa? Hilang khusyuk. Hilang khusyuk. Nabi SAW larang juga. Begitu juga dia larang semayang di kandang unta ni. Kerana apa? Kerana akan hilang khusyuk. Kemungkinan besar akan hilang khusyuk. Begitu juga Nabi SAW sampai kata semayang ni dipotong oleh himar, dipotong oleh perempuan, dipotong oleh anjing, diputuskan ataupun dipotong oleh yang tersebut tadi. Apa tu? Kerana berkait dengan khusyuk. Orang perempuan lalu mungkin pergi macam-macam lah kita. Orang perempuan lalu hilang khusyuk. Anjing lalu lalu saja tak apa lama gegar marilah kita. Supaya hilang khusyuk. Begitu juga kaldai pun lagu tu juga. Mari dia bunyi dengan suara dia tu, boleh jadi kita terkejut.
Jadi hilang khusyuk. Sebab tu Nabi SAW kata potong, bukan batal, potong, putus, terputus. Jadi dia kata sebab tu, sebab disebut sini sifat syaitanah dia tu, sifat syaitan dia tu. Syaitan ni dia ganggu lah. Apa cara? Dia ada buah jahat tu, buah jahat tu. Kalau kita kata ada perangai jahat ni kan, cicak misalnya kita kata perangai jahat lah tu, ada buah syaitan dia lah tu. Kita duduk sini molek-molek dia mari berok. Tu perangai jahat dia tu. Kita nampak. Supaya juga unta ni dia ada buah jahat tu. Bukan makna dia tu dijadikan daripada syaitan, tidak. Kambing tidak lagu tu. Tidak lagu tu hak biasa. Tapi ada juga kambing jadi backing. Nak sedok semacam. Boleh ke kita sembahyang? Salih juga kalau mengikut demo ni. Sebab yang diambil kiranya ialah gangguan terhadap sembahyang kita tu sampai kita tak khusyuk. Tak kira lah. Kambing yang disuruh di sini sebab kebiasaannya kambing tu tak apa. Sebab apa? Ini memandangkan orang Arab ni, masyarakat pada masa tu dia ada unta, kambing. Itu harta dia, mana-mana pun, golongan mana pun. Dia tak boleh nak pisah. Kalau tidak duduk di kalangan unta, duduk di kalangan kambing. Nak pergi jauh, payah. Kalau pergi jauh, kadang-kadang boleh jadinya curi kau orang, kau apa kau. Jadi kehidupan dia tu gitu. Jadi susah kalau nak suruh cari tempat lain. Pergi cari tempat suku. Sebab itu Nabi SAW ada buat pembahagian. Tujuan sebenarnya dia nak rakyat yang tidak mengganggu kita. Tapi kalau sekiranya kambing itu sendiri mengganggu, serupa juga, tak boleh juga. Ni diandaikan kambing tidak ganggu. Tapi mungkin jugalah kambing, ya dia sebut secara umum ni kambing ni dia tak serupa juga. Kalau kita tengok kambing tempat kita ni kan, walaupun kecil, backing lembu lagu tu juga. Tapi kalau kita tengok setengah-setengah luar negeri tu besar-besar, tapi tak backing. Itu pelik juga. Tempat kita ni jadi backing. Boleh jadi orang dia pun lagu tu juga, backing juga, walaupun kecil pun. Payah nak kira, payah nak maaf. Tapi sebelah luar kan kita tengok orang mudah, belah mana-mana mudah betul lah ansur maaf, boleh suka selalu lepas pada tu. Kita tidak. Jadi alah, kita ni tepuh kata sikit pun tak kira lalu kan. Kalau tidak, lagu lain lah jadi. Dia biasa ya kalau kita tengok sebelah-sebelah tepuh sikit, maaf. Jadi tak ada lah kata pitik-pitik ke apa, tidak. Mudah basah. Lembu dia, unta dia, kambing dia pun lagu tu. Kalau kita tengok, heran kita tengok. Kubah tu besar, dia perubah seorang sembelih. Kita sini nak sembelih lembu dah. Lagu mana? Beza tu. Pelik juga tu. Beza. Adakah ia berkaitan dengan makanan dia tu, bahan makanan dia tu, ataupun cuaca ke? Wallahu a'lam. Maknanya disebut di sini kira-kiranya umum tidak backing lah tu. Tetapi andai kata kalau backing lah seperti tempat kita ni, kambing tu nak sekira nak sedok macam tak boleh juga, serupa juga. Sebab dia sebut ilat dia syaitanah ada tadi. Syaitanah ada tadi. Maka berdasarkan sebab tadi, ilat tadi, kalau sekiranya unta tu memang jinak sungguh lah, tak ada ganggu apa, boleh ke tidak? Boleh lah. Kalau sebab tu dah tak ada sebab dah, boleh lah. Tak ada dalam makna larangan tadi. Larangan tadi kira-kira je kalau ada gangguan. Kalau tak ada gangguan, di kandang unta pun boleh juga. Bukan soal najis atau tidak najis. Bagi orang yang mengatakan tidak najis, dia kata sebab tidak najis. Tapi muskil lah kalau tidak najis, apa ya kandang kambing tu boleh waktu tak apa. Sepatutnya tak apa berlaku lah kalau sabit najis. Dia kata tidak sabit najis, sabit benda lain. Sembahyanglah dia kata kerana barakah. Berkat kok mana kambing? Orang dah tinggi makan rebah. Berkat kok mana tu? Dia ini orang panggil isnad belaka ni. Isnad berkait dengan isnad dan berkait dengan ilmu balaghah belaka. Sebab boleh dikatakan Nabi SAW katakan tidak ada nabi-nabi yang datang melainkan dia ni jadi penggembala kambing, dia pegang kambing. Dia ada tu. Lepas tu kambing ni jenis binatang yang paling mudah dan paling disukai oleh orang. Paling disukai di antara daging-daging lah yang mudah didapat. Kita kata kijal pun sedap juga, tapi payah nak dapat tu. Dalam banyak-banyak kambing lah hak istimewa kita kata. Di mana-mana pun hak lebih mahal pun kambing, hak lebih mahal.
Dari segi Nabi perah, kambing perah. Lepas tu makanan ni makanan yang lembut. Dia makan di sini nak isyarat kepada makanan ni pun membentuk jiwa kita juga. Kalau kita makan makanan binatang daripada binatang yang jenis baking, kita pun jadi baking. Dia ada pengaruh juga makanan. Sebab saya sejuk, jadi sejuk lah, kita pun jadi tenang. Tapi kalau makan daging panas, jenis panas, dia panas dengan sendiri. Bukan sekadar tu panas sejuk gitu saja, tidak. Perangai ni pun dia bawa lagi. Dengan sebab itulah ulama-ulama mengatakan dalam agama dia tak boleh makan. Walaupun ada khilaf di situ, tak boleh makan. Ada taring, jenis ganas, jenis tekan, dengan kasar begitu, dia tak boleh makan. Haram. Dia kata Nabi SAW larang makan binatang yang bertaring ke apa tu kan. Apa hikmat dia? Dia kata sebabnya dia mempengaruhi jiwa seseorang tu, perangai seseorang tu. Sebab tu kita tengok orang yang makan babi misalnya, dia tak ambil kira batas, dia sodok semacam, dia tak ambil kira dan dia tidak ada malu. Sifat tu dia pergi. Sebab tu bangsa-bangsa yang menjajah, yang suka itu orang ni kan, dia makan babi. Dia ada pengaruh tu, ada kesan dia tu, dari segi kejiwaan. Jadi kerana ia membawa berkat tadi, tadilah bukan makna berkat ni maka kita perlu perah lah semua, tidak makna begitu. Makna mengingatkan kita kepada Nabi SAW. Di samping itu dia mengajar kita ni jaga binatang. Di sini juga ada galakkan, maknanya ini tidak payah nak jaga, tidak perlu kawasan yang luas. Lepas tu mendidik kita bagaimana nak jaga, sekurang-kurangnya boleh jaga binatang. Mana ambil berat tahu jaga makan, masa makan dia, masa minum dia, masa sakit dia, kita cara ke dia. Kalau binatang kita boleh cara, manusia, anak kita dan sebagainya, tentu lebih-lebih lagi lah. Mana ada kesesuaian yang baik tu, membawa perangai-perangai ataupun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sebab itu dikatakan barakah di sini. Bukan makna barakah ni makna jadi dari semua sudut, tidak. Dah berkat kak, orang darah tinggi pun makan lah juga. Tidaklah betul. Berkat ni secara keseluruhan adalah sudut-sudut dianya. Terutama apabila kita mengambil kira Nabi-Nabi itu memelihara kambing dari segitu. Seperti mana syaitan tadi, unta tadi dilarang sebab dia ada munasabah, orang panggil dalam bahasa munasabah dengan syaitan itu. Kambing ni buat apa? Disuruh kita duduk dekat dia, ada munasabah dengan Nabi-Nabi. Ada munasabah. Walau bagaimanapun semua terima di sini bukan bermakna suruh semaya sini. Sini salah satu yang ulama ambilnya. Tidak semesti setiap suruh tu memberi makna wajib. Ada kalanya memberi makna harus saja. Ada kalanya memberi makna bagus, mustahab, sunat. Di sini hanya memberi makna harus saja. Kandang kambing itu ataupun di tempat kambing itu, semayalah kamu. Dah tanya boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Boleh. Bukan sekadar boleh. Bukan di sini dia nak kata afdal semaya, tidak. Sekadar boleh. Sebab tanya boleh ke tidak? Boleh. Gitu saja jawab. Bukan orang tanya hak mana ke tempat semaya yang paling afdal? Kandang kambing. Dia tak kata gitu. Ni orang tanya boleh ke tidak semaya di kandang kambing? Boleh. Sekadar. Jadi sallu di sini dengan makna boleh kamu bersembahyang di kandang kambing itu. Mana dalam keadaan tertentu. Kalau cuci sah, bagi orang yang mengatakan tahid dia, gapo dia tu semua tu najis. Kalau suci dengan berlapik misalnya kita kata, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tidak mengganggu. Kalau dia mengganggu sampai mengganggu kita supaya dengan unta juga, tak boleh juga. Gitulah. Jadi kita nak tahu mana ulama-ulama usul dia mengambil kira lah tu. Perintah tidak semesti memberi makna wajib.
Hak tidak memberi makna wajib ni kita tahu mana. Dia tengoklah dalil-dalil, dia panggil qarinah dia tu. Dia panggil adalah isyarat-isyarat yang menunjukkan bahawa tidak wajib. Macam di sini orang tanya boleh ke atau tidak, ataupun selepas larang, lepas tu dia kata dia suruh, selepas larang suruh. Itu memberi makna harus juga, bukan memberi makna wajib. Selain daripada itu yang anda sebut tadi, iaitu sebenarnya bukan kerana secara mutlak tak boleh unta, sebab ada kemungkinan ataupun lebih banyaklah keadaan berlaku unta dia mengganggu orang. Tapi kalau tidak mengganggu, banyaklah bukti-buktinya sahabat-sahabat ni sendiri dia semaya dekat unta dia. Unta dia berduduk dan dia jadikan unta tu sebagai sutrah dia. Mana kalau orang nak lalu ke depan tu pun tak jadi masalah lah. Mana dia semaya dekatlah dengan unta dia, tak apa. Sebab itulah kita kata tadi bergantung kepada keadaan. Mana kalau unta tu jinak, tidak jenis liar, tidak jenis bekeng, tak apalah kira-kiranya. Sebab ada dalam hadis disebutkan Ibnu Umar dan lain-lain bersemayang dengan meletakkan unta dia depan. Lepas tu semaya datang unta tu sendiri, Nabi SAW sendiri pun semaya datang unta. Kalau lah unta tu ada dengan makna daripada syaitan, maknanya najis, macam mana semaya datang unta tu? Walaupun semaya sunat pun kita kata tak boleh dah lah. Lepas tu semaya datang unta tu, boleh jadi dia jadi unggah derah kau gapok, boleh jadi belaka. Tetapi kalau sekiranya aman daripada semua tu, tak apa. Ini menunjukkan mana keadaan, dalam keadaan tertentu tu dia tu jadi serupa syaitan. Perangai dia tu serupa syaitan. Bukan maknanya dalam semua keadaan semua unta gitu, tidak. Habis itu kemudian bab lain, bab mata yu'marul ghulam bis salat, bilakah perlu disuruh budak ghulam supaya bersembahyang, bila? Disebut di sini lelaki, tapi maksudnya bukan lelaki saja, perempuan pun begitu juga. Jadi ghulam tu asal maknanya lelaki, tetapi bukan khusus dengan lelaki, perempuan pun sama juga. Kemudian perkataan ghulam ini digunakan untuk kanak-kanak secara umumnya. Makna umum dianya daripada baru lahir sampai kepada baligh, itu orang panggil ghulam lah. Jadi dalam masa tu, ketika manakah disuruh dia tu supaya bersembahyang? Maksud di sini mana kanak-kanak yang belum baligh. Kanak-kanak yang belum baligh. Jadi ketika umur berapa kita nak mula nak suruh dia tu bersembahyang? Baiklah. Ini riwayat daripada Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabrah, dari ayahnya, yakni ayahnya tu Rabi', dari datuknya itu Sabrah. Ini orang panggil, mana dalam kitab-kitab usul hadis ke apa, dia ada sebutlah riwayat-riwayat hak cucu ambil daripada ayah tu ambil daripada datuk. Banyak juga riwayat lagu tu. Salah satunya ni riwayat dia ni, Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabrah an abihi an jaddi. So lagi an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Banyak, ada beberapa riwayat tu. Cuma hak banyak sering kita jumpanya iaitu an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Kemudian lepas pada ni kita jumpa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi.
dalam bab ni. Nabi SAW bersabda, suruhlah kanak-kanak as-sabi. Kanak-kanak apabila dia berumur 7 tahun supaya bersemayam. Kalau umur 10 tahun, pukul alaiha, yani ala tarkiha. Ala dengan makna tark, ala li tark sama dengan makna an, sama dengan makna an juga. Walladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum an salatihim sahun, an salatihim sahun. An itu maknanya bukan terlupa gitu saja, terlupa dengan meninggalkan, dengan makna meninggalkan. Sebab an ditark, di sini pun ala itu pun makna begitu. Mana pukul ketika dia umur 10 tahun, kalau tak semaya, tinggal semaya, pukul. Nah, berhubung dengan sanad hadis ini, sanad hadis ini, iaitu Abdul Malik bin Rabi' bin Sabrah tu, situ ada orang yang mengatakan dia ni thiqah. Abu Khaisamah pula dia kata Yahya bin Ma'in pernah ditanya tentang hadis-hadis Abdul Malik bin Rabi' an abihi an jaddih ni. Yahya bin Ma'in kata dhaif berlaku. Ibnul Jauzi pula dia ada menukilkan daripada Ibnu Ma'in juga, Yahya bin Ma'in juga, dia kata Abdul Malik ni dhaif. Abul Hasan Ibn al-Qattan kata lam tathbut adalatuhu, adalahnya tidak sabit, tidak sabit, mana tidak terbukti adalahnya. Walaupun Imam Muslim ada mengambil riwayat daripada dia, itu tidak boleh dijadikan hujah. Tetapi Muslim hanya buat mari satu saja riwayat daripada dia. Ada dia ni satu saja hadis dia dalam bab muta'ah, itu pun secara mutaba'atan, bukan asalatan. Itu beza tu, beza. Sebab itulah ulama-ulama mari perawi-perawi ni kita jangan keliru. Sebab tu ulama sebut kalau ada pun mutaba'atan, sebagai mutabi' sahaja, bukan sebagai asas dalam riwayat itu. Bukan nak jadi sebagai tempat asas, tempat berputar segala riwayat tu. Ni jadikan sebagai asas. Imam Muslim tak buat asas. Kalau asas tu dia panggil asalatan. Rawahu Muslim asalatan. Ni rawahu Muslim mutaba'atan. Rawa anhu Muslim mutaba'atan. Mana Muslim riwayatkan daripada dia secara mutaba'ah, jadi dia ni menjadi mutabi' kepada orang lain. Orang lain tu kuat, dia ni sebagai penyokong gitu saja je, sebagai penyokong, bukan sebagai hak asas, hak tonggak, tidak. Imam Zahabi pula dalam mizan dia, Mizanul I'tidal, dia kata Abdul Malik bin Ar-Rabi' bin Sabrah an abihi saduq. Saduq ini kalau dari segi bahasanya mana kuat tu, sebab fa'ul, orang panggil kalau dalam saraf ni dia panggil sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah ni makna kuat lah. Sadiq makna benar, saduq sangat benar. Sangat benar ni bagus lah kita kata. Supaya akil makan, akul berhi makan. Dhahik suka, dhahuk berhi suka. Berhi makna banyak, menunjukkan makna banyak. Sini pun saduq ni kalau nak kira dari segi bahasa, maknanya sangat benar. Apakah makna bagus? Tak. Dari segi ilmu mustalah hadis, saduq ini tidak makna bagus, tidak. Bahkan dia ni hanya sekadar apa dia? Istilah dia, lafaz ta'dil yang rendah, lafaz ta'dil yang rendah, tidak tinggi. Dia kata insya-Allah, saduq insya-Allah. Itu pun dia kata saduq itu pun insya-Allah. Mana dia tidak berapa kemah lah tu, tidak berapa yakin benar lah tu kalau dia kata insya-Allah tu. Hanya Yahya bin Ma'in sahaja mengatakan dia ni dhaif. Hanya Yahya bin Ma'in sahaja yang mengatakan dia ni dhaif. Yang ni bagi Yahya bin Ma'in, hadis dia tak nak mari ke mana-mana pun dhaif lah. Dah dia anggap dhaif. Orang lain dia tidak anggap dhaif. Dia kata saduq. Imam Zahabi kata insya-Allah. Insya-Allah tak apalah, boleh lah. Tidaklah termasuk dalam orang-orang yang dhaif.
Tapi nak kata tinggi sangat kedudukan dia pun tidak juga. Dengan sebab itu kita kata dengan ada hak ni dia hadis hasan lah, paling tingginya hasan. Atau oleh kerana ada juga hadis-hadis yang sahih, kita boleh juga kata sahih li ghairi. Hadis ini sahih. Jadi kadang-kadang kita tengok setengah-setengah ulama dia kata sahih. Ada sahih li ghairi. Bukan hak ni yang sahih, hak lain. Ada juga begitu. Itu satu perkara. Kita kena beringat sama. Ini panduan penting. Kalau seorang pun ulama hadis dia kata dhaif, kena beringat. Misal sini Imam Zahabi kata hanya Yahya bin Ma'in sahaja mengatakan dia ni dhaif. Walaupun seorang, kena beringat. Sebab apa? Hukum dalam ni macam umum. Mesti kau kena pukul. Lepas tu kalau umur 7 tahun, cerdik ni dia tidak sama tahap dia. Kadang-kadang kanak-kanak tu umur 9 tahun cerdik dah. Kadang-kadang umur 7 tahun tak cerdik lagi. 8 tahun pun tak cerdik lagi. Maknanya kalau mengikut ni, siapa umur tu mestilah dia bukan suruh. Nabi SAW kata suruh anak kamu, kanak-kanak. Lepas tu kalau umur 10 tahun pukul. Mana kena pukul belakang. Kena pukul belakang. Satu. Lepas tu pukul belakang tu pukul lagu mana? Pula. Itu timbul pula persoalan. Bimbang kita takut-takut. Ada orang yang jenis pakai zahir, maka dia akan bertindak. Tindakan dia tu pula tak kena pula. Sebab apa? Sebab pengetahuan dia tu tidak cukup molek, satu. Yang kedua, boleh jadi sifat dia tu jenis kerah. Ada juga orang dengan anak-anak ni kuat lah. Jadi menyebabkan kesan dia tu tidak baik. Apakah pukul ini mesti? Seperti dalam Quran juga. Hak berhubung dengan isteri yang kamu takuti, wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabu 'alayhinna sabila. Ayat tu kan, mana isteri-isteri yang kamu takut mereka diderhaka, kalau kamu bimbang, fa'izuhunna, kamu nasihat dia, wahjuruhunna fil madaji', tak usah tidur sekali, wadribuhunna, ada pukul. Fa in ata'nakum fala tabu 'alayhinna sabila. Kalau mereka tu kamu, tak ada jalan lah untuk kamu nak buat bertindak yang tidak baik begitu, bertindak kasar begitu. Jadi kalau nak kira dalam ayat tu pun suruh pukul juga. Pukul lagu mana? Setiap orang perempuan kena pukul kah? Lebih kurang ni juga kena kira. Tak boleh. Mana kita kena ambil kira hak lain pula. Jangan kira hak ni. Dia tidak padan dengan hak ni saja. Sebab biasanya kalau hadis tu tinggi benar, kita boleh pakai selalu hak tu. Tak kena tengok hak lain. Ni tak boleh. Kena tengok hak lain. Ni satu kaedah jugalah. Kalau hadis dhaif, kita kena perhati. Boleh jadi dia ada ikatan-ikatan yang perlu kita cari di tempat lain. Misalnya pukul. Dalam keadaan perlu pukul, bukan semua. Jika berfaedah lah pukul. Kalau dia boleh terima hak kita kata, ajaran kita tu tanpa dipukul, tak payah pukul. Mana pukul tu bukan suatu yang mesti. Yang kedua, pukul supaya juga dengan isteri itu. Kalau sekiranya pukul itu berguna kepada dia, tak boleh orang nak ambil daripada ayat tu mana nak pukul selalu. Tak boleh. Kalau sekiranya pukul itu berguna kepada dia, kalau tidak, tak boleh. Lepas tu kalau pukul pula, dia panggil dalam kitab-kitab dia sebut darban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak mencederakan. Tu syarat. Itu ikatan. Jangan sampai pukul sampai patah, sampai cacat dia, jadi hunduh rupa. Terutamanya di muka. Kita pukul, Nabi SAW larang. Tak boleh. Pukul muka takut jadi cacat. Kecacatan tu nyata. Jadi tak boleh lah.
Pukul-pukul tepat tu. Pukul tu pula pukulan yang tidak mencederakan, tidak patah, tidak luka, sekadar menampakkan. Sebab dari segi psikologi belaka lah ni. Ni mana berkaitan dengan psikologi belaka. Nabi SAW nak ajar kita psikologi ayah anak, suami dengan isteri. Kadang-kadang isteri ni dia jadi naik atas kepala. Bukan semua. Ada jenis orang perempuan mana kalau kita di suara tak derah, senyap sama, tak boleh. Ada kalanya setengah-setengah perempuan tu gitu, dia kena tegur, dia kena kerah. Maknanya kita boleh menguasai diri kita. Jangan kita kalah dengan dia. Kalah dengan dia ni maknanya hak dalam Quran tu kata kamu pisahkan tempat tidur. Jadi mana bukan dia terpaksa cari kita pula pergi cari dia. Makna kalah kita. Kalau lagu tu kita tak boleh nak menguasai diri kita. Jadi dia puasa sedap hati sama lah. Sebab akhirnya kita mengalah. Jangan lagu tu kepada setengah-setengah perempuan, bukan semua. Sebab perempuan ni mana sebagai orang bawah dia kira bawah ketuanya. Ni ketua suami tu. Ada kalanya pukul itu perlu. Sebab kalau tidak pukul, dia jadi pandai kita ni macam pondan. Ada setengah-setengah perempuan tu gitu. Kalau kita tidak teking dia, kalau kita tidak bangkai dia, kalau kita turut saja dia. Ada juga perempuan yang tidak. Ni setengah-setengah lah. Dengan sebab itu kita kena ada tu. Serupa juga kanak-kanak ni. Kalau dia tidak takut sangat, tak boleh juga. Tapi kalau takut sangat sampai nak kejap pun tak boleh, tak boleh juga. Anak biada lah. Sebab itulah Nabi SAW ajar kalau pergi ke rumah orang tak boleh jadi imam. Dia kena tuai rumah tu lebih afdal lagi jadi imam. Sebab apa? Jangan duduk ala takrimatihi, tempat yang dimuliakan untuk dia. Mana kalau kata kursi tu maklum untuk tempat dia dalam rumah, jangan pergi duduk. Apa sebab? Itu psikologi belaka tu. Nabi SAW nak ajar kepada kanak-kanak ni, biar dia berasa ayah dia ni lebih. Jangan tak hormat kepada ayah. Orang luar mari, tu orang hebat tu mari pun dia suruh ayah kita jadi tu imam juga. Budak dia nampak sekat tu hak luar jauh-jauh dia tak pergi. Katakanlah orang alim mari dulu, ayah kita juga jadi tu imam. Dia kata mana ayah kita ni hebat, ayah kita ada satu tempat khusus mana kena melera dia. Itu cara nak ajar adab biar dia tu hormat kepada ibu bapa. Maksudnya gitu. Bukan perlu kena ada tempat khusus, tidak. Tapi jika perlu, kadang-kadang dia ada kesan dia tu dengan cara macam tadi. Sebab apa dia suruh umur 7 tahun? Sebab 7 tahun ni sudah boleh menerima pengajaran dah. Cerdik dah. Dalam hadis kemudian ni dia sebut apabila dia boleh tahu tangan kanan tangan kiri, boleh beza mana mayit lah. Kita kata mayit, dia mumayyiz bahasa Arab. Mumayyiz maknanya boleh beza, boleh membezakan antara kotor dan suci. Begitu juga kanan dengan kiri dia boleh beza. Ini semua ni apakah wajib? Pada masa tu tidak wajib. Umur 10 tahun tu pun belum tentu lagi wajib. Cumanya ini untuk i'tiyad, untuk dia ni biar jadi kebiasaan, biar jadi daging darah dia, biar jadi daging darah, biar jadi adat, membiasakan dia dengan benda-benda yang baik. Lepas tu kalau budak tu buat dan tidak wajib kepada dia, dia boleh pahala ke tidak? Panjang pula ulama faham. Dia kata budak tu sendiri tak boleh pahala. Hak boleh pahalanya ayah dia. Ayah dia dan mak dia hak boleh pahala. Budak tu sendiri tak boleh. Sebab apa? Dia tidak mukallaf lagi. Hak dia buat tak ada apa-apa. Hanya baik untuk masa depan dia lah. Untuk masa depan dia apabila dia sudah terbiasa dengan cara begitu. Dan disebutkan 10 tahun suruh pukul, makna boleh pukul. Seperti tadi jugalah fadribu, makna suruh pukul. Apakah makna wajib pukul? Tidak. Boleh kalau nak pukul. Seperti tadi semayanglah di kandang kambing, mana wajib mesti ke? Tidak. Lebih afdal ke? Tidak juga. Hanya boleh kalau perlu. Serupa juga sini fadribuhu alaiha, kamu pukullah. Yang ni boleh kamu pukul kerana dia meninggalkannya. Kalau kita fikir patut pukul, boleh pukul.
Sebab apa? Setengah-setengah budak ni dia baru betul dengan cara pukul. Tapi ada juga budaknya pukul tak jadi, tak ada guna tu, buat sakit dia, buat cedera dia. Baik tak sah, kena kira kot cara lain. Ini disebutkan beberapa cara. Sebab ayat Quran tadi dengan isteri itu beberapa cara. Kalau ada cara lain lebih baik, kita cuba carilah. Bukan itu saja cara. Sebab apa dia kata 10 tahun ni boleh suruh pukul? Satu, budak bersatu dia boleh dah menerima pukulan. Tidak kata lembut sangat, lembut sangat, mudah nak patah kau, mudah nak geliat kau, tak. Satu. Yang kedua, kalau kita pukul pula dengan peraturan tadi, iaitu darban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak mencacatkan, dia memberi makna menakutkan budak tu, hebat ayah dia tu. Jadi dia jadi takut, ngeri. Maka semula dia akan turut lah, dia akan turut. Itu yang kedua. Yang ketiganya, pengajaran ayah dia ni ambil berat betul tentang perintah agama ni. Kerana Allah SWT ni maknanya dia sampai pukul anak ni. Hak lain boleh dia tak pukul, anak dia pun boleh tahu semaya ni besar, semaya ni besar. Apalagi kalau ayah dia ni selalu duduk nasihat, duduk wayak, kalau setara ayah ni pun kena hormat, kena terima kasih, kena begitu gini, Allah SWT bagi banyak lagi. Kena jaga lagi hak dia tu lebih lagi. Sebab apa pukul ni? Sebab dia lebih banyak lagi jaga kita ni. Maknanya di samping nasihat, di samping pukul, jadi dia akan tertanam tu rasa hormat, rasa hormat dan rasa kasih kepada ibu bapa dan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fadribuhu 'alaiha. Yang ketiga, sebab boleh jadi kepada setengah-setengah kanak-kanak tu umur 10 tahun tu sudah balik dah. Sebab tu suruh pukul berat sikit, suruh pukul. Sebab dia balik ni bukan dengan, kalau kita kata cukup umur, kalau tak ada gapa-gapa lah, dasarkan umur semata-mata 15 tahun. Itulah yang diterima oleh kebanyakan sahabat pun, kebanyakan tabi'in salaf dulu, 15 tahun. Tetapi kalau sebelum pada tu dia sudah ihtilam, sudah mimpi ke apa kan, kita kata, terutama kalau perempuan sudah mari kotor sebelum pada tu, maka dia sudah balik dah. Balik dengan arti wajib semaya ni, jadi mukallaf lah, wajib semaya. Tapi boleh jadi oleh kerana dia tu tak apa cerdik molek lagi, dia tak cerita kepada kita, padahal dia sudah mimpi dah, dia malu ke dia apa ke, padahal sudah wajib dah ke atas dia untuk semaya saat ni. Jadi dengan cara kita pukul tu, kerah tu, itu sebabnya, sebab takut-takut dia sudah jadi wajib dah ke atas dia. Sebab itulah dalam hadis ni, mengikut ulama-ulama yang perhati, dia kata sebab apa yang suruh pukul tu, sebab boleh jadi dia sudah balik dah. Kalau sudah balik, maknanya dia menanggung lah pula, dosa lah pula dia tu. Itu perkara yang ketiga. Perkara yang keempat yang kita perlu faham, ikhtilaf ulama tentang umur, tentang balik ni, kebanyakannya dia berkait dengan ibadat, berkait dengan kewajipan diri, hak fardu ain, bukan berkait dengan jinayah, bukan berkait dengan jinayah. Kalau jinayah tu khilaf banyak pula. Imam Abu Hanifah kata hak dikira, hak kena hukumnya, iaitu hak balik dari segi jinayahnya umur 18. Maknanya kalau kerak tangan, kalau gapo-gapo lah, kalau kita kata hukum jenayah tu nak dikenakan ke atas dia tu apabila dia 18 tahun ke atas. Bawah pada tu tak, walaupun dia sudah wajib dah semaya. Jadi hak wajib semaya dia suku balik untuk wajib semaya, suku hak tu. Mereka pun terima gitu juga, bukan 18 tahun baru wajib, dah sebelum tu lagi. Tapi dalam perkara jenayah tidak. Itu beza tu. Daripada hadis ini juga, di samping hadis-hadis yang lain lah, ulama-ulama membuat kesimpulan bahawa umur 10 tahun ni suruh pukul kerana tinggal semaya. Kalau umur lebih lagi sudah balik dah, sudah balik dah, jelas dah balik dah, 20 tahun umur kita kata tinggal semaya. Macam mana hukum orang meninggalkan semaya? Tentu lebih berat lagi, lebih berat lagi. Kalau umur 10 tahun suruh pukul dah,
Hak lebih tua lagi pada tu, hak sudah balik dah lebih berat lagi. Hak lebih berat daripada pukul tak ada kata dia kecuali bunuh. Sebab itu setengah-setengah ulama dia membuat kesimpulan mengikut ijtihad dia bahawa orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja malah boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Ini kita nak baca. Wa idza istahaqqa as-sabi ad-darb wa huwa ghairu baligh faqad aqala annahu ba'da al-bulugh yastahiqqu min al-'uquba ma huwa ashad min ad-darb wa laysa ba'da ad-darb shay'un mimma qalahu al-ulama ashad min al-qatl. Tak ada lebih berat selepas pukul ni mengikut kata ulamanya lebih daripada bunuh, tak ada. Bunuhlah. Ulama berselisih pendapat tentang orang yang meninggal sembahyang ni. Malik dan Syafi'i kata yuqtal, boleh dibunuh. Makhul berkata yustatab, diminta dia bertaubat. Kalau dia bertaubat tak apalah, kalau tidak dibunuh juga. Ini juga pendapat Hamad bin Zaid, Waqi' bin Al-Jarrah. Tapi Abu Hanifah kata la yuqtal, tak boleh dibunuh. Khilaf lah, sebab tidak terang hadis tu, tidak terang. Tetapi boleh dipukul, didenda boleh, dan ditahan, dipenjarakan boleh. Ni orang yang tidak sembahyang. Ada lagi beberapa pendapat yang lain. Imam Abu Hanifah pegang dengan mana? Hak inilah yang kuat. Dia kata Nabi SAW bersabda, la yahillu dami mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seseorang muslim kecuali dengan salah satu daripada 3 perkara. Kalau dia buat salah satu daripada 3 perkara di bawah, halal darah dia, yang di bawah boleh bunuh. Tak termasuk dalam hak 3 tu, tinggal sembahyang. Dia kata hadis ni terang. Maknanya orang yang meninggalkan agama dia, yang memberontak terhadap agama dia, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang bunuh orang. Yang ketiga, orang yang berzina, yang muhsan. Yang muhsan, yang sudah berkahwin secara sah lah. Secara sah dia berzina. Tu memanglah dia rejamkan. Selain pada tu tak ada termasuk ni apa ni meninggalkan sembahyang, tak ada. Lepas tu dia kata wa hadha alladhi qaluhu hukmun fi muqabalati an-nass as-sahih as-sarih. Pendapat orang yang mengatakan kena bunuh ni adalah bercanggah dengan nas yang terang dan sahih. Sebab itu kita tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Kalau kita tengok adakah dalam hadis, satu hadis takkan tak ada selama ramah dulu hak tinggal sembahyang. Adakah kerana dia tinggal sembahyang tu dibunuh? Adakah? Tak ada. Maknanya Khulafaur Rasyidin dulu tak ada buat lagu tu. Apalagi hadis yang sahih saat ni, yang terang saat ni, tidak halal darah seseorang muslim kecuali dengan salah satu daripada 3 perkara. Seterusnya riwayat yang kedua juga serupa. Cuma ada tambahan di sini. Apabila umur situ dia suruh pisah ke tempat tidur. Molek benar cara tu. Molek benar cara. Sebab apa? Pada masa tu dia sudah mula dah ada kesedaran ataupun keinginan sikit sebanyak terhadap jenis yang berlawanan dengan dia. Dengan sebab tu suruh duduk berasingan, takut timbul fitnah. Ini cara yang baik lah. Cuma Abu Daud berkata, Ismail meriwayatkan dari Sawar Abi Hamzah. Abu Daud berkata, iaitu Sawar bin Daud Abu Hamzah Al-Muzani As-Sayrafi. Apa dia sebut gitu tu terang tu? Sebab riwayat yang kedua dia tengok mari ni, riwayat Waqi', dia ambil daripada Daud bin Sawar. Tadi Sawar Abi Hamzah. Iaitu Sawar bin Daud. Waqi' ni dia keliru. Dia kata Daud bin Sawar. Ayah tu jadi anak tu jadi ayah. Tukar. Padahal dia orang alim besar. Orang alim besar pun dia ada keliru, waham tu boleh berlaku. Moga dia orang. Jadi Imam Abu Daud tujuan dia sebut tadi tu
Sawar Abu Hamzah, dia tu kunyah dia ni. Dia ni Sawar bin Daud. Abu Hamzah Al-Muzani nisbah kepada apa nama keturunan dia tu lah, kabilah dia. As-Sayrafi nisbah kepada kerja dia tu. Kerja dianya kerja niaga emas perak. Sebab tu dikatakan Sayrafi. Dia kata Sawar Al-Muzani dengan isnad seperti tadi lah, dengan makna seperti tadi. Cuma dia ada tambah dalam riwayat Waqi' ni. Ada tambahan begini. Apabila seseorang dari kamu mengahwinkan hamba perempuan dia dengan hamba lelakinya, ataupun dengan orang gaji dia, orang upah dia, maka tidak boleh dia melihat kepada bawah daripada pusat dan atas daripada lutut. Tak boleh. Haram dah lah pada dia. Adapun sebelum pada tu dia boleh tengok hamba perempuan dia tu, bahkan dia nak bergaul pun boleh, kita kata nak tidur sekali pun boleh. Tapi apabila dia ni berkahwin, tak boleh tengok. Satu makna. Satu lagi, tuan dia tu tidak boleh hamba ni lihat bawah daripada pusat dan atas daripada lutut. Tak boleh. Hamba tu tak boleh tengok, hamba perempuan tu tak boleh tengok tuan dia. Adapun sebelum pada tu kan boleh. Itu kalau kita baca fala yunzar. Fala yunzar. Kalau kita baca fala yunzar, tuan tu tak boleh tengok pada hamba. Lepas tu jadi boleh tengok lah tetek ni. Tetek tu dia benda masih khilaf lagi. Masih khilaf lagi. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i pun, kalau adik-beradik ni kalau nak kira aurat dia nya antara pusat dan lutut, tetek tu tak termasuk kalau nak kira. Tetapi lebih baik ditutup. Lebih baik ditutup kalau nak kira dari segi aurat sebenarnya. Ni disebutkan aurat sebenarnya. Hamba pun begitu juga. Abu Daud berkata, Waqi' telah waham, yang dia telah terkeliru pada namanya. Abu Daud At-Tayalisi, bukan Abu Daud ni Abu Daud As-Sijistani. Kalau kita baca ni, Abu Daud At-Tayalisi meriwayatkan hadis ini. Dia kata Abu Hamzah Sawar As-Sayrafi. Mana serupa dengan riwayat Mu'ammal tadi. Serupa dengan riwayat Mu'ammal tadi. Mana Abu Hamzah Sawar, bukan Daud bin Sawar tak. Abu Hamzah Sawar bin Daud. Itu keliru Waqi'. Dia nak ceritanya dalam riwayat Waqi' tu ada kekeliruan. Tu je nak ceritanya. Seterusnya riwayat satu lagi, tapi riwayat ini tidak sahih lah, tidak sahih sebab majhul. Perempuan itu yang menyebutkan itu, dia kata si suami ni, yang ni Mu'adh bin Abdullah ni kata kepada isteri dia, bilakah kanak-kanak ni perlu bersembahyang? Dia kata ada seorang tu, tak apalah, tu kita boleh terima. Kalau dia tu sahabat, tak apalah, tak tahu nama pun. Yang menyebutkan dari Rasulullah SAW bahawa Rasulullah pernah ditanya. Dia kata apabila kanak-kanak tu kena tangan kanan dia daripada tangan kiri dia, maka suruhlah dia tu bersembahyang. Tetapi tidak bercanggah juga dengan hak tadi dari segi makna dia nya, apabila dia tu mumayyiz lah. Yang ni umur 7 tahun. Tetapi dari segi sanadnya, sanad ini tidak sahih. Dhaif. Pasal apa? Pasal jahalah perawi dia. Perawi dia tu majhul. Selain daripada itu, ada juga ulama-ulama mengatakan Mu'adh bin Abdullah bin Khubayb Al-Juhani itu sendiri, yang disebut nama dia tu, suami kepada perempuan tadi. Ibnu Ma'in kata huwa minas thiqat. Abu Daud pun kata thiqat. Ibnu Hibban pun kata thiqat. Tapi Daraqutni kata laisa bidzak, tak kuat. Ibnu Hazm kata, bahkan Ibnu Hazm kata majhul. Majhul juga. Mana kalau kita mengambil kira, tapi hak ni tak apalah, kita boleh terima lagi sebab orang lain kata thiqah, nak kata thiqah tu takkan majhul. Tetapi hak isteri dia tu tetap majhul. Siapa dia, apa nama isteri dia, tak tahu. Tidak diketahui. Sebab tu Syaukani kata, Ibnul Qattan, Yahya bin Sa'id Al-Qattan berkata, perempuan ini tidak diketahui. Dan tidak juga lelaki yang meriwayatkan daripada dia tu. Maknanya Mu'adh bin Abdullah tadi tidak juga diketahui. Walaupun hak tu khilaf lah. Ada yang kata kena, ada yang kata tahu, ada yang kata tak tahu. Tapi hak perempuan tu jelas dah. Tak ada orang kena, tak ada orang tahu siapa dia. Jadi bila orang tak tahu, tak boleh lah. Sebab itulah hadis ini dhaif. Walau bagaimanapun lebih kurang isi dia dengan lain-lain itu kiranya dapatlah
sebagai sokongan tu boleh lah, sebagai sokongan. Sekat itulah dulu, wallahu